ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Rabbi zidni ilma. Wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din. Ya Allah, kurniakanlah kefahaman kepada kami mengenai agama. Wa 'allimna ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami kefahaman mengenai Al-Quran. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkanlah kepada kami semua jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, sahabat sahabiah, muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua pada malam ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambungan kepada tafsir surah Yasin. Dalam pengajian kita yang lalu, kita telah membicarakan ayat yang ke-26. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, qila dukhulil jannah. Setelah dia mati, lelaki itu mati, ada riwayat kata namanya adalah Habib dan sebagainya. Maka setelah dia mati, lalu dikatakan kepadanya, masukkanlah ke dalam syurga. Masuklah ke dalam syurga. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Lalu dia berkata, alangkah baiknya kalau kaumku mengetahui. Maka sambungan daripada ayat itu, tuan-tuan, ialah ayat yang ke-27 dan yang ke-28, iaitu firman Allah Ta'ala, bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Iaitu alangkah baiknya apa? Alangkah baiknya kalau kaumku mengetahui tentang apa? Bima ghafara li rabbi, iaitu tentang perkara yang menyebabkan aku diampunkan oleh Tuhanku. Wa ja'alani minal mukramin, serta dijadikannya aku di kalangan orang-orang yang mukramin, orang-orang yang dimuliakan. Kemudian ayat yang ke-28, wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama'i wa ma kunna munzilin, dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia mati, min jundin minas sama', sebarang pasukan tentera dari langit untuk membinasakan mereka, dan tidak perlu kami menurunkannya. Jadi 3 ayat ni, tuan-tuan, termasuk ayat yang kita telah bahaskan dalam pengajian yang lalu, hari ini menceritakan tentang bagaimana lelaki ini dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia kata alangkah baiknya kalau kaum dia mengetahui tentang perkara yang menyebabkan dia diberikan keampunan oleh Tuhannya, serta dia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di kalangan orang-orang yang dimuliakan. Tapi dengan sebab keingkaran kaum itu untuk menerima dakwah itu, beriman kepada Allah taala, keingkaran kaum itu untuk meninggalkan syirik mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Ta'ala menyatakan bahawa kami tidak menurunkan, maksudnya kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia mati sebarang pasukan tentera dari langit untuk membinasakan mereka.
Tidak perlu kepada pasukan tentera untuk Allah Ta'ala binasakan mana-mana manusia yang ingkar kepada perintahnya. Dan Allah Ta'ala tidak perlu untuk menurunkannya. Memadai dengan dihantar malaikat. Hanya satu malaikat saja sudah memadai untuk menghancurkan mereka kesemuanya tanpa ditinggalkan walaupun seorang di antara manusia itu. Baik, itu secara ringkas tuan-tuan sekalian tentang ayat yang akan kita bahaskan pada malam ini. Baik, sidang hadirin mukminin, maka para mufassirun telah membawa pelbagai pendapat berkenaan dengan ayat yang kita baca sebentar tadi, tentang apakah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana keadaan yang berlaku kepada lelaki yang bernama Habib ini. Antaranya sambungan kita yang bulan yang lepas, antaranya Muhammad ibn Ishaq. Ini sebagaimana yang disebut oleh Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala. Dia kata Muhammad ibn Ishaq meriwayatkan daripada salah seorang sahabatnya, daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yang mengatakan bahawa lelaki itu ataupun Habib itu yang mana mati dipijak sehingga terburai perutnya dan terkeluar melalui duburnya. Maka daripada itu Allah Ta'ala berfirman kepadanya dengan maksudnya, masuklah ke dalam syurga. Qila dukhulil jannah, masuklah kamu ke dalam syurga. Maka lelaki itu masuk ke dalam syurga dan diberikan rezeki di dalamnya. Dan bila dia masuk ke dalam syurga, maka yang selama ini, yang menderita selama ini, yang mendapat kezaliman selama ini, dia hilang begitu sahaja kerana nikmat yang tidak terhingga yang ada dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Benda ni tuan-tuan, dia terpakai pada kita semua. Walaupun ayat ni dia menceritakan tentang apa yang berlaku kepada lelaki ni yang dianiayai dan dizalimi oleh masyarakat pada zaman dia, tetapi kenikmatan syurga itu dia berlaku pada semua orang. Apabila kita masuk ke dalam syurga, mudah-mudahan insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita semua malam ni kita pohon kepada Allah Taala supaya kita ni dipilih oleh Allah sebagai calon yang akan memasuki syurganya. Maka segala penderitaan yang kita alami selama ini, ada orang yang dizalimi atas dunia, ada orang yang rumah tangga dia diibaratkan seperti neraka, ada orang yang mengibaratkan kehidupan dia, dia kata lebih baik dia mati daripada dia hidup atas dunia ini. Ada orang yang mulianya, yang dihormati oleh manusia, kemudian dihina oleh manusia dan sebagainya. Ada orang dia rasa bahawa tidak ada arti untuk dia hidup dan sebagainya. Bila dia masuk ke dalam syurga, atas dunia dia diuji dengan ujian yang berat oleh Allah Ta'ala, dengan ujian yang dia rasa tidak tertanggung olehnya. Tapi bila dia sabar, dia teruskan kehidupan, dia bertakwa kepada Allah, dia bertawakal kepada Allah, dan dia masuk ke dalam syurga itu, maka hilang kesemua penderitaan yang selama ini dia alami di atas dunia. Maka bagi kita orang Islam tuan-tuan, inilah tiupan motivasi kepada kita untuk kita teruskan kehidupan ini walaupun kita mengalami pelbagai kepayahan, kita mengalami pelbagai penghinaan, kita mengalami pelbagai kesusahan, tapi teruskan kehidupan kerana kita punya target kita tuan-tuan ialah di hari akhirat nanti dalam syurga Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Maka Mujahid sebagaimana yang disebut oleh Imam Ibn Katsir, dia kata bahawa bila dikatakan kepadanya qila dukhulil jannah, masuklah kamu ke dalam syurga, dikatakan demikian kerana dia mati dalam keadaan membela agama Allah, dan itu adalah kepastian yang akan berlaku kepada orang yang benar-benar membela agamanya. Kita bela agama ni tuan-tuan macam-macam cara, kan? Kita bela agama ni macam-macam cara. Ada orang dia bela agama dia melalui bidang dia. Contohnya bankers, orang dalam bidang perbankan, banking. Dia berjuang dengan cara dia. Dia dalam bidang perbankan, dia baiki, dia repair sistem yang ada supaya tidak terlalu banyak ribawi transaksi yang berasaskan riba. Dia semakin lama dia hilangkan ribawi transaction, makin lama dia makin hilangkan ribawi transaction. Itu perjuangan dia dan itu jihad dia dalam bidang perbankan.
Untuk hapuskan 100% mungkin susah. Tapi sekurang-kurangnya daripada tahun ke tahun, maka dia boleh beransur-ansur ubah sistem itu. Dan kalau kita tengok dalam negara kita sekarang pun tuan-tuan, dah makin banyak pilihan kepada orang yang ingin lari daripada sistem perbankan yang berasaskan riba. Itu contoh orang yang berjuang, yang membela agama dia, yang menjulang agama dia dalam bidang dia. Ada orang dalam bidang perfilman, dalam bidang nyanyian, dalam bidang muzik, maka mana-mana yang terlalu jelas bertentangan dengan agama, dia buang, disingkirkan satu persatu. Dia nak buang semua tak boleh, tapi dia boleh ubah sedikit demi sedikit. Maka kita boleh tengok hari demi hari filem-filem yang dikeluarkan, TV dan sebagainya. Kalau ada orang yang benar-benar berjuang untuk itu, maka bertambahlah pilihan kepada orang Islam. Hari ini tuan-tuan, kalau kita tengok umpamanya Radio Aikim sebagai contoh, kan? Radio Aikim dia nak lari 100% dari muzik, daripada perkara yang menjadi kontroversi dalam fiqh, payah. Dia nak lari 100%. Tapi sekurang-kurangnya dia ada dia memberi pilihan kepada kita bagi orang yang ingin mendengar radio, dan dikurangkan dengan sebegitu banyak unsur-unsur yang tidak baik, maka Radio Aikim adalah pilihan yang ada. Begitulah juga benda-benda lain, tuan-tuan sekalian, kan? Yang mana setiap orang berjuang dalam bidang masing-masing. Maka dalam peristiwa yang kita bacakan ini, didapati bahawa orang yang berjuang untuk agamanya, maka dia dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mempertahankan agama dia, kan? Kemudian sidang hadirin mukminin, Imam Ibn Katsir kata bahawa Qatadah mengatakan bahawa tidaklah engkau menjumpai orang yang benar-benar beriman, melainkan dia adalah seorang yang mengharapkan kebaikan bagimu, dan tidaklah engkau jumpai dia sebagai seorang penipu. Orang yang benar-benar beriman ni, yang dia adalah orang yang mana kalau kita tengok dia, kita tahu yang kita boleh harapkan daripada dia adalah kebaikan-kebaikan daripada dia. Tapi kalau kita duduk berkawan dengan dia, kita duduk bermuamalah dengan dia, berurusan dengan dia, pelbagai benda jahat dia buat kepada kita, dia menipu kita, dia menganiayai kita, dia menyakitkan hati kita, maka itu tanda dia bukan orang yang benar-benar beriman. Orang yang benar-benar beriman ni tuan-tuan, kalau kita berurusan dengan dia pun, dia akan jujur dengan kita, kan? Kalau dia berniaga pun, dia berniaga dengan cara jujur. Tuan-tuan, kalau orang berniaga, dia benar-benar beriman, sanggup tak dia jual lauk yang basi? Sanggup tak dia jual benda yang dah berhari-hari, yang dia tahu bahawa makanan tu kalau dia jual, itu akan mendatangkan mudarat kepada para pembeli, customer dia? Dia takkan buat macam tu. Orang yang benar-benar beriman, dia sanggup rugi. Dia sanggup rugi, dia sanggup buang. Mana lauk, makanan yang dah tak elok, dia sanggup buang, daripada dia menanggung kerugian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi setengah orang yang tidak beriman, dia sanggup jual walaupun dia tahu bahawa apa yang dia jual tadi akan menyebabkan orang cirit, diarrhea dan sebagainya, keracunan makanan dan sebagainya. Maka orang yang beriman ni tuan-tuan, kita nak cam dia macam mana? Antaranya bila kita berurusan dengan dia. Bila kita berurusan dengan dia, kita boleh nampak bahawa kita boleh mengharapkan kebaikan daripada diri dia. Kita boleh yakin bahawa dia akan memberikan kebaikan kepada kita. Tapi kalau dia sentiasa ambil peluang atas kita, walaupun dia namanya orang Islam, maka dia bukan benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan kita boleh mengharapkan kebaikan daripada orang yang beriman. Selepas itu, dalam tafsir ini mengatakan apabila Habib ataupun lelaki itu melihat penghormatan yang Allah Ta'ala berikan kepada dia, ini antara yang kita sebut bulan yang lepas, dia kata qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Kita akan sambung itu, tuan-tuan sekalian. Ibnu Abbas dia mengatakan bahawa lelaki itu, Habib itu, dia memberi nasihat kepada kaum dia sebelum dia mati. Dia bagi nasihat kepada kaum dia.
Iaitu dia kata, wahai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Dalam kuliah kita yang lalu kita dah bincang dah, utusan itu para ulama berbeza pendapat. Ada pendapat yang kata utusan itu adalah utusan Allah. Ada pendapat kata utusan itu adalah utusan yang diutuskan oleh Nabi Isa alaihi salam. Itu ada khilaf di kalangan para ulama, para mufassirun membawakan perbahasan itu. Baik. Itu satu. Dia suruh ikut utusan itu. Sama ada utusan itu kita faham sebagai utusan Allah ataupun utusan itu adalah utusan daripada Nabi Isa AS. Selepas dia mati, dia bagi nasihat apa? Dia kata, alangkah baiknya. Dia kata, ya laita qaumi ya'lamun. Dia kata, alangkah baiknya. Dia kata, kalau kaumku mengetahui. Mengetahui apa dia? Bima ghafarali rabbi. Macam mana Tuhan ni menyebabkan Tuhan memberi keampunan kepada aku. Yang kata keampunan tu apa dia? Dia kata kalaulah, dia kata alangkah baiknya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberikan keampunan kepadaku dan menjadikan aku termasuk di kalangan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Ini antara riwayat daripada Ibnu Abi Hatim. Manakala Sufyan Ats-Tsauri menyatakan, meriwayatkan daripada Asim Al-Ahwal, daripada Abu Mujlas, dia kata apa? Dia kata iaitu berkat keimananku kepada Tuhanku dan kepercayaanku kepada para utusan. Mana berkat keimanan kita ni tuan-tuan, itu yang kita akan dapat lihat dalam syurga nanti. Sesiapa yang dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mengalami benda-benda yang macam ni. Macam kita sekarang pun tuan-tuan, macam kita sekarang lah. Kita akan dapat apa atas dunia ni tuan-tuan? Kita akan dapat daripada apa yang kita usahakan. Kalau orang berniaga, dia sanggup bangun waktu pagi. Tengah hari dia habis berniaga, dia akan tengok duit yang banyak hasil daripada kesungguhan dia bangun pada waktu pagi. Tapi bagi orang yang malas bangun pagi, dia tidak mahu berusaha memperbaiki kehidupan dia, maka dia takkan dapat rezeki sebagaimana orang yang sanggup bangun pagi, berusaha keluar mencari rezeki dan sebagainya. Ada orang pukul 4 pagi kena bangun dah, masak gulai dan sebagainya sebab nak berniaga pada pagi esok, buat kuih dan sebagainya. Maka kita akan dapat hasil tu, sebagai contoh, tengah hari kita akan dapat, oh ini adalah hasil daripada kesungguhan aku pagi tadi. Macam tu. Keimanan ni tuan-tuan, bila kita masuk dalam syurga, kita akan dapat mengetahui ini adalah berkat daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas dunia ni orang buat kita macam-macam, tapi kita kuat berpegang kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia kata maksudnya ialah dia maksudkan, dia kata kalaulah kaum dia dapat melihat pahala itu dan balasan daripada Allah dan nikmat itu, dia kata sudah tentulah kaum dia akan mengikut Rasul yang diutuskan oleh Allah itu, ataupun Rasul yang diutuskan oleh Nabi Isa alaihi salam itu. Baik. Ini antara yang disebut. Maka Ibnu Abi Hatim kata, qala Ibnu Abi Hatim kata, telah menceritakan kepada kami. Dia kata haddatsana abi, telah menceritakan kepada kami ayahku. Haddatsana Hisham bin Ubaidillah, telah menceritakan kepada kami Hisham ibn Ubaidillah telah menceritakan kepada kami Ibnu Jabir, dan dia adalah Muhammad, wa huwa Muhammad. Haddatsana Ibnu Jabir wa huwa Muhammad, telah menceritakan kepada kami Ibnu Jabir, dan dia itu adalah Muhammad. Dia kata daripada Abdul Malik Ibnu Umair, yang mengatakan bahawa Urwah Ibnu Mas'ud As-Saqafi radhiyallahu anhu pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, utuslah aku kepada kaumku. Ini cerita lain. Ini cerita zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang kita baca tadi waktu lain. Ini cerita zaman Nabi. Maka dia kata apa? Utuslah aku kepada kaumku. Aku akan menyeru mereka untuk memeluk Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, dengan maksudnya, dia kata sesungguhnya aku berasa bimbang bila nanti mereka akan membunuhmu. Nabi bimbang kalau Urwah pergi berdakwah, nanti kaum Urwah tadi akan bunuh Urwah. Nabi bimbang.
Lalu Urwah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan maksudnya, seandainya mereka menjumpai aku sedang tidur, mereka tidak berani membangunkan aku. Urwah ni dia yakin, dia overconfident. Nabi duk bimbang, kalau dia pergi dakwah nanti Urwah kena bunuh. Urwah kata kalau dia tidur pun kaum dia takkan berani bunuh dia. Kalau dia tidur pun. Dia overconfident. Maka bila dia overconfident macam tu, nampak yakin sangat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dekat dia, pergi. Nabi kata dekat dia, pergi. Maka Urwah pun pergi ke tempat berhala Lata dan Uzza. Lalu dia kata, sungguh aku benar-benar akan melakukan suatu perkara yang akan membuatkan kamu celaka pada hari esok. Dia semangat. Dia kata bila dia pergi dekat Al-Lata dengan Al-Uzza tu, berhala tu, dia kata dia akan buat benda ni yang mana orang kafir akan jadi celaka. Dia kata pada pagi esok. Maka ini menyebabkan orang-orang itu rasa marah kepada Urwah. Lalu Urwah kata, wahai orang-orang Saqif, sesungguhnya tiada ketinggian lagi bagi Lata dan tiada kejayaan lagi bagi Uzza. Maka masuklah kamu ke dalam Islam, nescaya kamu akan selamat. Dia secara directly, tuan-tuan, secara terang-terang macam tu, dia bagi tahu, masuklah ke dalam Islam, nescaya kamu akan selamat. Dakwah dia terang. Dia bagi tahu, masuklah ke dalam Islam, nescaya kamu akan selamat. Lalu dia kata, sesungguhnya tiada lagi kejayaan bagi Uzza dan tiada lagi ketinggian bagi Al-Lata. Dia kata, masuklah Islam, nescaya kamu akan selamat. Dia ulang ni sampai 3 kali. Dia ulang. So masuk Islam, kamu akan selamat. Masuk Islam, kamu akan selamat. Dia ulang sampai 3 kali dengan suara yang lantang. Lalu datang satu orang lelaki daripada kaum tersebut, memanah dia dan kena pada tubuh dia dan dia mati. Benda hak Nabi cakap tu betul. Yang Nabi bimbang sangat dia pergi berdakwah tu pasal takut dia kena bunuh. Yang dia ni overconfident. Dia kata kaum dia tak berani nak bunuh dia. Walaupun dia tidur pun kaum dia takkan berani bunuh dia. Tapi benda yang Nabi jangka tu, yang Nabi ramalkan itu benar-benar berlaku apabila dia telah dibunuh oleh kaum dia. Maka apabila dia telah dibunuh oleh kaum dia, peristiwa itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bila sampai kepada baginda, Nabi pun bagi tahu, Nabi kata maksudnya orang ini senasib dengan apa yang dialami oleh lelaki yang disebutkan dalam surah Yasin, yang setengah ulama kata nama dia Habib. Nabi kata orang ni senasib dengan apa yang dialami oleh lelaki yang disebutkan dalam surah Yasin. Mana pergi berdakwah, kaum dia tak mau terima, dia dibunuh. Dia pergi berdakwah, kaum dia tak mau terima, dia dibunuh. Maka Nabi kata dia senasib dengan orang yang disebut dalam surah Yasin. Dan dia berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi keampunan kepadaku dan menjadikan aku termasuk di kalangan orang-orang yang dimuliakan. Tuan-tuan, ini satu peristiwa yang mana alam kita ni dengan alam hak satu lagi dia lain. Alam kita ni dengan alam satu lagi dia tak sama. Kita, tuan-tuan, bila serangan Masjid An-Nur di New Zealand tu, Christchurch, boleh kata semua orang Islam, malah bukan orang Islam, termasuk orang kafir sekalipun, sebahagian di kalangan mereka menitiskan air mata tengok bagaimana pembunuhan kejam yang berlaku di Christchurch tersebut. Apatah lagi kalau kita ni adalah isteri atau suami ataupun ahli keluarga yang terlibat, yang terkorban tu. Tak boleh nak cerita sedihnya kita bila melihat ada ahli keluarga kita atau kenalan baik kita terkorban dengan cara yang macam tu. Sedih. Ada orang tak boleh nak tidur sebab ahli keluarga dia dibunuh. Ada orang tak ada selera makan sebab keluarga dia dibunuh dengan cara yang kejam macam tu. Kita boleh tengok macam mana perempuan tu dia minta tolong, si penjenayah tu pergi lagi dekat dia, tak puas lagi pergi kat dia, tembak dekat kepala dia beberapa das. Tuan-tuan boleh tengok macam mana bergerak terkeluar kain tudung dia kerana kelajuan peluru yang mengenai kepala perempuan tersebut. Sangat dahsyat.
Kita yang tengok ni boleh merasai trauma tu. Sehingga kan banyak masjid seluruh dunia yang tempatnya tempat minoriti, orang Islam minoriti, dikawal ketat sekarang ni. Kita di Malaysia ni kita tak berhadapan dengan situasi macam tu sebab kita tempat yang ramai orang Islam. Tuan-tuan, atas dunia ni kita trauma. Atas dunia ni waris kepada keluarga yang terlibat nak tidur tak boleh. Atas dunia ni waris yang terlibat bengkak mata dia, menangis seharian. Atas dunia ni waris yang terlibat nak makan pun tak selera. Tapi tuan-tuan, sesiapa yang mati syahid ataupun sesiapa yang mati dalam husnul khatimah ataupun orang yang mati dalam keadaan dia diredai oleh Allah Ta'ala, bukankah sekarang dia sedang menerima nikmat daripada Allah Ta'ala di alam barzakh? Bukankah sekarang ini kubur mereka, tempat mereka berada sekarang ini, dibukakan kepada mereka pintu daripada syurga dan mereka dapat menyaksikan syurga yang bakal mereka masuk ke dalamnya? Bukankah segala keperitan, segala kesakitan, segala kesusahan selama ini hilang serta-merta kerana menerima rezeki yang sebegitu hebat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nak tunjuk kepada tuan-tuan, Allah Ta'ala tunjuk kepada kita semua, kepada saya dan kepada tuan-tuan semua, bahawa hidup di alam ini dia berbeza dengan alam hak sebelah sana. Berbeza. Dalam keadaan isteri atau suami atau anak atau ibu dan ayah menangis kesedihan kerana kematian dalam keadaan yang sebegitu kejam, tapi orang yang dimatikan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan seperti itu, yang mungkin mereka ini kita doakan agar mereka mendapat nikmat daripada Allah Ta'ala, mereka sedang bersenang lenang dengan nikmat daripada Allah. Itu yang kata perbezaan alam. Dia tak sama, tuan-tuan, dia tak sama. Alangkah berbezanya keadaan kita kalau kita boleh communicate, kalau kita boleh berhubung dengan orang di alam belah sana. Katalah boleh telefon. Abang kat macam mana? Kat alam barzakh, oh, duduk dalam syurga, nampak syurga lah, sebagai contoh. Agak-agak sedih tak kita? Dia tak payah risau dah tu, sini ada belaka seronok. Kalau boleh bercakap lagu tu lah, kan? Kalau boleh bercakap lagu tu, kalau dia boleh cerita macam mana nikmat yang Allah Ta'ala terima, tuan-tuan, kita tak ada sedih, tuan-tuan. Tak ada yang sedih. Yang sedih ni pasal apa? Yang bengkak mata ni pasal apa? Yang tak selera makan ni pasal apa? Sebab kita tidak tahu apa yang berlaku di alam barzakh, dan itu adalah rahsia, hikmah, ilmu yang dimiliki oleh Allah Ta'ala, yang mana kita manusia tak boleh nak terokai. Cuma kita tahu je, kalau Allah Ta'ala redha kepada dia, maka dia selamat. Kalau Allah Ta'ala murka kepada orang yang mati, maka dia tidak selamat. Itu je. Sebab itu kita, apabila berlaku kematian dan sebagainya, kita selalu doakan agar orang yang meninggal itu diberikan maghfirah, keampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimasukkan ke dalam golongan para nabi-nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Dan bila kita sentiasa doakan orang macam tu, doa-doa ini juga dia akan kembali kepada kita. Jadi kita kena rajin mendoakan. Kalau kita tengok saudara kita sakit, terlantar di hospital, jangan lupa doakan untuk dia, kan? Kalau kita tengok ada saudara kita ditimpa kesusahan, doakan untuk dia. Kita tahu dia susah, ada kesempitan wang sedikit, masukkan duit dalam ATM tanpa dia ketahui. Itu lebih baik, lebih besar pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menolong orang tanpa pengetahuan dia, mendoakan dia di belakang pengetahuan dia, itu semua antara amalan-amalan yang sangat besar fadilat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Imam Ibn Kathir dia bawa satu riwayat, dia sebut dalam tafsirnya, dia kata Muhammad Ibn Ishaq telah meriwayatkan daripada Abdullah Ibn Abdul Rahman Ibn Ma'mar Ibn Hazam, yang mana dia pernah menceritakan daripada Ka'ab al-Ahbar ataupun Ka'ab al-Ahbar,
yang telah menceritakan kepadanya tentang kisah Habib bin Zaid ibn Asim, saudara laki Bani Mazin ibn Najjar, yang dipotong-potong tubuhnya oleh Musailamah Al-Kadzdzab di Yamamah. Sebagaimana yang kita tahu, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, dan juga menjelang kewafatan Nabi, cerita yang kata Nabi palsu ni muncul, kan? Cerita Nabi palsu. Lebih-lebih lagi selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam riwayat ini menceritakan bagaimana Musailamah Al-Kadzdzab yang kata Nabi palsu ni, dia telah memotong tubuh Habib bin Zaid. Kalau kita ingat cerita Mona Fendi, kalau tuan-tuan masih ingat, kan, apa yang berlaku kepada salah seorang ahli politik di negeri Pahang, yang kalau tuan-tuan baca kisah tu, dia ada cita-cita nak jadi menteri besar dan sebagainya, dia ingin mendaki tangga politik dengan lebih berjaya, tapi wallahu alam kenapa dia mendapatkan rawatan daripada Mona Fendi, dan akhirnya dalam kes yang tuan-tuan boleh baca kisah itu, dia dibunuh dengan cara yang sangat mengerikan, dengan cara yang sangat mengerikan, dan beberapa misteri berlaku dalam jenayah tersebut. Maka benda ni tuan-tuan, potong tubuh ni memang menjadi amalan orang dulu sampai sekarang. Manusia-manusia yang jahat ini, dia akan potong tubuh mangsa dia dalam keadaan yang sebegitu mengerikan. Baik. Lalu Musailamah dia tanya, ketika mana Musailamah bertanya kepadanya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia sebut, antaranya dia tanya, apakah engkau membenarkan bahawa Muhammad adalah utusan Allah? Maka Habib bin Zaid dia kata, ya, dia beriman, dia membenarkan. Kemudian Musailamah kata, apakah kamu percaya bahawa aku adalah utusan Allah? Musailamah tanya, dia Musailamah Al-Kadzdzab, dia ni nabi palsu. Dia tanya, adakah engkau percaya aku ni utusan Allah? Maka Habib bin Zaid kata, aku tidak dapat mendengar suaramu. Orang putih kata, I can't hear you, kan? Aku tidak dapat mendengar suaramu. Lalu Musailamah berkata, apakah kamu mendengar dia sedangkan kamu tidak mendengar aku? Maka Habib jawab dengan yakin, dia kata, ya. Kata, ya, aku dengar Muhammad tapi aku tak dengar kamu. Maka menyebabkan Musailamah marah kepada dia dan menyeksa dia dengan cara potong tubuh dia sekerat satu persatu. Setiap kali Musailamah tanya dia, jawapan dia sama, maka macam itulah dia potong. Tanya lagi potong, tanya lagi potong. Kalau tuan-tuan tengok kematian wartawan Jamal Khashoggi, kan, yang disebar luas, kan, itulah antaranya. Caranya ialah dia potong hidup. Wallahu alam, tapi itu antara laporan yang disiarkan dalam media. Sangat dahsyat. Kalau tuan-tuan tengok, baca dia punya report tu, kan, dia cucuk dengan ubat yang menyebabkan dia tak boleh melawan, dan katanya dia tak rasa sakit, katanya, dan dia potong hidup-hidup. Itu cara dia nak seksa, supaya orang tu dia tak rasa apa, tapi dia tengok macam mana anggota badan dia dikerat satu persatu depan mata dia sendiri. Dia boleh tengok dalam keadaan dia sedar, dan dia tidak tahu apa sebenarnya sedang berlaku. Ini cara orang yang jahat dia menyeksa manusia, kan? Lalu pada ketika itu disebutkan bahawa Ka'ab berkata, ketika ditanya siapa nama lelaki itu, maka lelaki itu dijawab bahawa nama dia adalah Habib bin Zaid, dan kebetulannya nama Habib itu adalah sama dengan nama lelaki yang disebutkan dalam surah Yasin, iaitu yang juga bernama Habib, sebagaimana yang disebut oleh Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala. Baik. Kemudian tuan-tuan sekalian, berkenaan dengan ayat وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ, dan kami tidak menurunkan kepadanya sesudah dia meninggal dunia satu pasukan pun dari langit, dan tidak layak untuk kami menurunkannya. Apa maksud dia tuan-tuan?
Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dan disebut oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, dia kata bahawa maksud ayat ini ialah Allah Ta'ala tidak perlu menurunkan bala tentera untuk membinasakan mereka, kerana untuk membinasakan mereka sangat mudah bagi Allah. Tak perlu tentera dari langit, tak perlu tentera dari langit. Pasal apa? Sebab untuk membinasakan satu kaum itu sangat mudah bagi Allah, sebagaimana sebelum-sebelum itu yang dilakukan oleh Allah Ta'ala. Maka dalam riwayat ini mengatakan bahawa hanya memadai dengan satu teriakan sahaja, maka mereka mati serta merta. Memadai dengan satu teriakan sahaja, maka mereka mati serta merta. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala membinasakan kaum ni bermula dengan raja dia, sehinggalah kepada rakyat kesemuanya, penduduk itu mereka dimusnahkan dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang selamat di atas muka bumi. Jadi penduduk ni dalam riwayat ini mengatakan bahawa, dalam pendapat ini mengatakan bahawa adalah penduduk Intakiyah ataupun Antakiyah. Maka para ulama berbeza pendapat. Yang kata penduduk Intakiyah ataupun Antakiyah ni dia duduk di mana tempat tu. Sebahagiannya mengatakan bahawa di Turki hari ini. Kalau tuan-tuan buka Google Map ataupun Google, tuan-tuan type Antakiyah ataupun Intakiyah, tuan-tuan boleh tengok dia letak Turki, bawah sekali Turki tu dekat dengan Syria. Dekat dengan Syria, dekat dengan Laut Mediterranean. Itu Antakiyah ataupun Intakiyah yang disebut oleh kebanyakan para ulama. Cuma mereka mengatakan bahawa kalau Intakiyah ataupun Antakiyah itu berdasarkan pendapat yang rajih, tidak ada diturunkan bala bencana ke atas penduduk negeri itu. Tak ada. Maka para mufassirun mengatakan bahawa kita kekal berpegang kepada ayat asal dalam surah Yasin yang tidak menyebut nama tempat. Tidak menyebut nama tempat. Sama ada dia tu Antakiyah di Turki yang ada sekarang, yang kata berdekatan dengan Laut Mediterranean, atas Syria sikit tu, ataupun Antakiyah lain. Bukan Antakiyah di Turki, tapi Antakiyah lain yang sudah tak dapat dikesan di mana Antakiyah itu. Sebab jumhur mufassirun mengatakan bahawa mereka semua dihancurkan oleh Allah Ta'ala dan tidak ada seorang pun yang terselamat daripada bencana tersebut. Maka munasabah kalau para ulama mengatakan bahawa tidak wujud lagi Antakiyah itu. Tuan-tuan, nama tempat kongsi nama sama ni kat mana-mana ada. Kepala Batas kan? Kepala Batas Penang ada, Kepala Batas Kedah pun ada. Saya pernah ada satu tempat di Perlis ni tuan-tuan. Saya tak ingat, satu institusi pengajian kot. Dia nak jemput saya forum ke ceramah. Saya pun bagi alamat. Tak tahu macam mana kerani tempat tu, di institusi tu. Rumah saya ni tuan-tuan, Kepala Batas rumah saya. Yang saya bagi betul dah, lepas Kepala Batas, poskod Kepala Batas dengan Pulau Pinang, betul dah saya bagi. Tapi bila hamba Allah ni dia bagi dekat kelab dia, kerani dia, mungkin kerani dia dalam kepala dia ingat Kepala Batas Kedah kot. Jadi alamat saya tu betul dah kat atas. Sampai dekat Kepala Batas, dia bubuh poskod Kepala Batas Kedah. Bawah Kepala Batas dia bubuh Kedah, Darul Aman. Penganjur dia ingat surat sampai dekat saya. Yang saya tak terima surat, saya ingat program cancel. Nasib baik last minute, sehari sebelum program, AJK telefon, "Ustaz dah terima tak surat?" Saya kata, "Tak ada, saya ingat cancel dah. Surat tak terima apa pun." Dia terkejut, dia cari balik surat, tengok surat kat bawah tu Kepala Batas Kedah. Kan? Nak bagi tahu tuan-tuan, dalam dunia ni biasa je. Nama tempat tu dikongsi beberapa tempat. Sungai Dua, Pulau Pinang ada, Sungai Dua seberang Perai ada. Kan? Nama York, saya ingat York ni New York je.
Rupa-rupa York dekat England pun ada. Kan? Banyaklah kalau tuan-tuan nak cari dalam dunia ni satu nama tempat tapi sebenarnya dia berada di beberapa tempat. Maka sebab itu dalam masalah Antakiyah ataupun Intakiyah ini, para ulama telah mentarjihkan bahawa Antakiyah yang disebut dalam kisah yang kita belajar pada malam ni, yang dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan Antakiyah di Turki yang ada sekarang, bukan. Sebab Antakiyah di Turki itu tidak ada sebarang riwayat dan tidak ada mana-mana pendapat ulama yang mengatakan bahawa Antakiyah di Turki itu pernah ditimpa bala, dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada. Dan sebahagian mufassirun mengatakan bahawa selepas Taurat diturunkan dan terutamanya selepas zaman Nabi Isa alaihi salam, tidak ada lagi azab pemusnahan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama ada yang disebut dalam Quran ataupun yang disebut dalam hadis. Tak ada yang dimusnahkan sebegitu rupa, tak ada. Maka dengan sebab itu mereka mengatakan bahawa Antakiyah ataupun Intakiyah itu adalah Intakiyah yang lain, bukan Intakiyah ataupun Antakiyah yang ada di Turki sekarang. Kemudian Imam Ibn Jarir juga termasuk di kalangan ulama yang mengatakan bahawa pendapat itulah pendapat yang paling sahih. Pendapat yang paling sahih. Maknanya Antakiyah ataupun Intakiyah itu tempat lain, ataupun kita kekalkan kaedah yang digunakan oleh Al-Quran, iaitu tanpa menamakan tempat itu. Nama tempat tidak penting. Yang pentingnya ialah pelajaran yang kita boleh perolehi daripada peristiwa ini. Manakala Imam Ibn Jarir mengatakan bahawa maksud tidak diturunkan pasukan tentera, jundun, tidak diturunkan pasukan tentera, untuk mengatakan bahawa sebagaimana yang disebut oleh para ulama tafsir, bahawa tidak perlu kepada tentera kerana memadai hanya satu malaikat sahaja untuk memusnahkan manusia. Dan ini disebut oleh Imam Ibn Kathir bahawa Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikat Jibril alaihi salam kepada mereka. Malaikat Jibril. Jibril memegang kedua-dua pintu gerbang negeri itu. Pegang pintu gerbang negeri itu, dan dengan hanya satu teriakan suara sahaja, hanya satu teriakan suara sahaja, maka serta merta kesemuanya mati tanpa ada kecuali. Tak ada seorang pun yang hidup. Tak ada seorang pun, semuanya mati. Dan itulah yang disepakati oleh kebanyakan ulama salaf. Para ulama salaf sepakat bahawa itulah yang berlaku, dan mereka sepakat mengatakan bahawa nama tempat itu adalah Intakiyah, tetapi Intakiyah itu bukannya Antakiyah di Turki sekarang. Dan mereka juga bersetuju bahawa ketiga-tiga orang itu adalah orang-orang yang diutuskan oleh Nabi Isa alaihissalam. Tetapi walau bagaimanapun ada khilaf di kalangan para ulama. Sebahagian mengatakan bahawa utusan itu adalah utusan yang diutuskan oleh Nabi Isa alaihissalam, manakala sebahagian yang lain mengatakan bahawa mereka adalah rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sidang hadirin mukminin, itulah sedikit apa yang boleh kita pelajari daripada ayat ini. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran daripada peristiwa ini, iaitu peristiwa di mana manusia yang tidak mempedulikan dakwah ataupun seruan kepada jalan Tuhan yang sebenarnya. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang sentiasa menitik beratkan jalan apa yang kita pilih untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada masa yang sama, kisah yang kita baca ini tuan-tuan nak gambarkan satu perbandingan kepada kita semua, bagaimana kezaliman yang berlaku kepada generasi dahulu sangat jauh bezanya dengan kita. Dulu tuan-tuan, kisah ni menceritakan kepada kita bagaimana dia kena pijak, bagaimana ada orang yang kena potong dan sebagainya. Kita hari ni di Perlis ni tuan-tuan, ataupun di Malaysia ni, nak cari orang yang kena macam tu tak ramai lah, kan? Jarang sangat. Kita ni habis-habis teruk pun tak ada duit. Habis-habis teruk pun yang berlaku setengah-setengah orang tu perceraian.
Habis-habis tu pun bergaduh adik-beradik. Itu pun dah tension dah. Habis-habis pun kena buang kerja. Tu pun dapat VSS, dapat macam-macam compensation dan sebagainya. Ada yang daripada jawatan tinggi kena kerja jawatan biasa. Jadi tuan-tuan sekalian, bila kita diuji dengan ujian yang seperti itu, kenangkanlah apa yang pernah Allah Ta'ala uji kepada hamba dia yang terpilih, dan apabila mati nanti dianugerahkan syurga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka akhir kalam tuan-tuan, kita pohon kepada Allah agar Allah Ta'ala menetapkan kita ini termasuk di kalangan hamba-Nya yang Allah Ta'ala akan kurniakan nikmat-nikmat syurga yang sebegitu hebat, yang sebegitu yang tiada tandingannya berbanding dengan apa yang ada di atas dunia ini. Mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam syurga Firdaus, syurga yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.